Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dhalik. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Artinya dan demikian jugalah mustahil bahawa tiada ia asa pada zatnya dan segala sifatnya dan segala af'alnya. Dan berbetulan antara yang demikian itu dan antara wahdaniyah daripada berbetulan antara suatu dan naqidnya. Dah masuk di bawah katanya ayyakuna wahidan, itu segala kam yang dinafikan dengan wahdaniyah, iaitu kam muttasil pada zat dan kam mumpasil padanya, kam muttasil pada segala sifat dan kam mumpasil pada sekaliannya, dan kam muttasil pada segala af'alnya, dan demikian juga kam yang mumpasil pada segala af'al jika ditaswirkan dengan menyengutukan akan dia oleh lain pada satu pekerjaan daripada segala pekerjaannya. Bersalahan jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang pekerjaan Allah Ta'ala, maka bahawasanya sabit tiada ia manfi bi an yakuna murakkaban fi zatihi. Syukur ridha Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia semata. Masih bagi peluang pada kita berada atas hukum dia, alhamdulillah. Syukur diberi kita nikmat Islam dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita yang Islam, alhamdulillah. Dengan limpah kurnia dia dijadikan kita ada kebolehan dan keupayaan untuk taat, semua dengan belas ihsan dan limpah kurnia dia, alhamdulillah. Dan dengan limpah kurnia dan belas ihsan dia diberi kita boleh ada semangat dan haloba untuk berada dalam majlis tercinta. Dengan limpah kurnia dan belas ihsan dia beri pada kita kesedaran di hati untuk mentauhidkan Allah Ta'ala setiap hari dan mentakzimkan Allah Ta'ala di mana saja keadaan kita pergi. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita minat yang berterusan, kesihatan tubuh badan, dan ada kesempatan berada dalam majlis umpama ini. InsyaAllah kita nak manfaatkan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. InsyaAllah kita nak masuk bicara ni mustahil lawan bagi wahdaniyah pula. Bila sabit asa Allah Ta'ala, tentulah mustahil. Istilah disebut ta'addud, berbilang. Bahasa dipakai di sini, kata dia wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Jadi wahid la wahid, itu adalah dhid, itu adalah naqid. Dan demikian juga dengan terjemah tu, mustahil lah, masuk mustahil, tak tergambar pada akal sabitnya perkara ni. Apa dia? Tiada asa ia Allah Ta'ala. Mustahil dia tak bersifat dengan wahdaniyah.
Dan kita dah belajar lepas wahdaniyah tu dia menunjukkan wazan mubalaghah, wahdan kan. Jadi kita belajar bab tu dengan apa huraian ulama, ambil kesimpulan daripada Quran sejauh mana, banyak mana kandungan wahdan itu. Dia ada besarnya dalam 3 bab, itulah zat, sifat, af'al. Bahkan satu lagi atas saya tersebut milik. Mutala asa bab milik dengan mana kita tak ada milik yang mustaqil asing kepada Allah Taala. Tak ada. Tiada siapa berkongsi dengan Allah Taala untuk jadi milik. Memang tak ada. Untuk pemilik hakiki hanya Allah. Makhluk penamaan saja milik, padahal diri kita pun kita tak milik. Itu sikit tambah kepada bab keempat kita belajar sekali lalu dalam wahdaniyah dulu. Jadi yang ni lawan dia, walaupun kita dah belajar lawannya sebenarnya dalam wahdaniyah tu, tapi yang ni nak sebut sekali lagi, nak menunjukkan bahawasanya besarnya kefahaman kita. Walaupun hari itu sebut wahdaniyah dengan penjelasannya, ni hak menafi dia pula, walaupun penafian tu diri yang sama, pasal yang ni adalah naqid, did bagi kalimah yang disebut wahdaniyah yang lepas. Baik. Jadi mustahil bahawa tiada asa. Bahasa tak asa ni berbilang pada zatnya. Ya. Begitu juga segala sifatnya, 2. Dan segala af'alnya. Ya. Termasuk af'al tu satu lagi pada sekalian miliknya. Ya. Dan bermula dan berlawanan antara, berbetulan tu maksudnya berlawanan. Kita membetulikan wahdaniyah tu dengan Allah yakuna wahidan. Saya lawan dengan dia dengan perkataan Allah yakuna wahidan ni. Dan antara wahdaniyah itu daripada berbetulan antara suatu dan naqidnya. Wahid lah wahid. Kalau ikut istilah tu kaedah dhid kan. Saya kena tengok balik kot, tersilap lama tak perhati. Pasal dia ulang dalam kitab ni beberapa kali dengan istilah wahid la wahid, kidam la kidam. Dia kata yang tu naqid. Sedangkan yang tu ialah kaedah umum untuk nak memahamkan dhid. Lawan ni sehabis lawan, memang lawan ni sebaliknya dhid. Kalau kata kidam la kidam, wujud la wujud. Tu tengok balik, kadang lama tak perhati istilah-istilah tu, kadang dia jadi tak ketahuan sikit pasal kita pun jarang pakai perbahasan-perbahasan macam tu, kadang berlaku kecelaruan sikit. Itu mungkin atas saya, atas dia sebut tu naqid. Dah masuk di bawah katanya ayyakuna wahidan. Bila kata Allah ni dia satu, segala kam yang dinafikan sepatutnya termasuk di bawah katanya bukan ayyakuna wahidan, Allah yakuna wahidan, adalah tinggal dalam matan. Mustahil bukan ayyakuna wahidan, mustahil ni Allah yakuna wahidan. Ini yang kena perhati adab, kena ada nak semak, matan, hafal lalu, Allah, macam-macam benda pun nak mengaji. Baik. Jadi termasuk dalam kata Allah yakuna wahidan ni segala kam yang telah dinafikan dengan wahdaniyah. Nisbah belajar kita dah belajar. Satu dia tak urai lah. Apa dia kam apa dia kan. Bahasa mudah yang dipakai maksud kam ni isyarat pada ta'addud, berbilang-bilang. Jadi bila kata Allah Ta'ala mustahil tak satu, maksudnya menafikan berbilang yang muttasil pada zat dan yang mumpasil pada zat padanya. Nanti dia urai, kita baca dulu.
Begitu juga menafikan kam muttasil, kam berbilang-bilang yang berhubung pada segala sifat, dan kam dan berbilang yang munfasil yang bercerai pada sekaliannya sifat, dan kam muttasil pada segala af'al, dan demikian juga kam munfasil pada segala af'al. Jadi kalau ikut nisbah itu memang ada ulama dalam bab af'al pun dia kata ada muttasil dan ada munfasil, maka ditaswirkan. Jadi di atas apa dia sebut tu, pasal dia sebut lepas 5 je, menafikan ada kam munfasil pada af'al, dengan mana takkan ada zat lain daripada Allah Ta'ala yang boleh buat perbuatan mustaqil, yang terasing daripada Allah Ta'ala. Takkan ada, mustahil lah tu. Macam mana pun disebut ada juga, dan boleh ditaswirkan ada kam muttasil fil af'al. Dan kam muttasil pada segala af'al, dan demikian juga kam munfasil pada sekalian af'al, segala af'alnya. Ada kam muttasil munfasil ni jika ditaswirkan dengan menyengutukan akan dia akan Allah Ta'ala oleh yang lain pada satu pekerjaan daripada segala pekerjaannya. Jadi ada satu lagi kam muttasil fil af'al, menafikan ada berbilang pada buat satu perbuatan. Kalau yang muttasil, maksudnya Allah dia buat, ada makhluk lain bersekutu buat dengan Allah Ta'ala. Kalau munfasil ni, maksudnya Allah Ta'ala ada perbuatan Allah, makhluk ada perbuatan makhluk yang terasing daripada perbuatan Allah. Itu maksud dia perbuatan munfasil. Jadi bila kata wahdaniyah ni mesti wahid bil af'al, tentulah akan menafi muttasil dan munfasil, maksudnya takkan ada yang sekutu dengan Allah Ta'ala dalam nak buat. Itu yang muttasilnya. Begitu juga yang munfasilnya, takkan ada makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi, yang makhluk itu boleh dengan kediri dia, bizatihi, dengan zat dia, untuk dia menafikan diri dia. Takkan ada. Yang tu menafikan kam munfasil pada fa'al. Pasal bukan bicara atas sifat yang sabit di zat yang ada benda lain masuk campur di zat. Yang tu nisbah bahasanya dipanggil muttasil. Kalau munfasil, sesuatu yang asing daripada zat, itu adalah munfasil. Jadi ada pelajaran lama kita dah cerita tu. Saya passion memang ulama kita, dia tak ulang. Yang tu yang kata mengaji tempuh tu, jangan adalah terfikir tasawur dalam kepala kita akan berulang balik. Boleh berulang tu tuan, tapi mengaji ambil sungguh-sungguh, macam batu baling kat selut tu. Jangan terfikirlah bahawasanya kita akan berulang. Kita dan lagi dengar ada orang syarah balik bab tu. Kalau bertemu, alhamdulillah. Tapi di atas kaedah berjumpa, dah berjumpa macam mana? Jangan sia-siakan perjumpaan tu. Lepas tu hadam dengan dia elok-elok, ambil faham dia, reti elok-elok, supaya nanti kalau ke depan disebut, tak perlu dah diulang, pasal semua dah dalam ingatan dan kefahaman kita. Itu sikitlah isu tu. Baik. Jadi kalau ada ditaswirkan menyengutu oleh yang lain pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada segala pekerjaan Allah Ta'ala, yang tu dipanggil menafikan kam muttasil fil af'al. Kam muttasil fil af'al. Bersalahan jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang pekerjaan Allah Ta'ala, maka bahawasanya sabit ia, tiada manfi. Begitu juga antara makna yang boleh difahamkan pada menafi kam muttasil pada fa'al, apa dia? Ada berbilang-bilang pekerjaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perbuatannya berbilang-bilang. Perbuatan itu berbilang-bilang.
Kalau dalam bab perbuatan berbilang-bilang ni, maka bahawasanya sabit Allah memang perbuatan dia berbilang-bilang. Dalam masa yang sama dia melihat, masa yang sama dia mendengar, masa yang sama dia hidup, masa yang sama dia menentu, masa yang sama dia memberi, masa yang sama dia menegah, masa yang sama dia menghina, masa yang sama dia memulia. Memang itu sifat dia. Jadi kalau syarah atau taswir kan, kam muttasil pada af'al dengan makna macam tu tak kena. Kalau hanya menafikan ta'addud af'al, memang fi'il Allah Ta'ala ta'addud bermacam-macam. Jadi sudah tentu mesti bila menafikan kam muttasil ni mesti berkaitan dalam yang pada zat Allah Ta'ala, pada diri Allah Ta'ala, bukan lain. Jadi atas kata kam muttasil fil af'al macam mana? Tu antara sekali lalu disebut tadi, apa dia? Ada sesuatu yang bersekutu dengan af'al Allah Ta'ala. Makhluk ni campur tangan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Kita memang tolak awal ni. Macam mana pun, atas bicara istilah wahdaniyah, termasuk semua makna yang tersebut dengan sempurnanya. Penafian tu mustahil ada makhluk terasing buat daripada Allah Ta'ala. Mustahil ada makhluk boleh bersekutu dengan Allah Ta'ala untuk buat satu. Tidak. Subhanallah. Adapun Allah perbuatan dia banyak dalam satu masa ni. Semua perbuatan makhluk tu Allah buatnya. Itu. Jadi atas nama Allah yang buatnya tentu perbuatan dia banyak. Zat dia tetap satu. Jadi kalau tasawur kan, kata ada kam muttasil pada af'al, kalau menafikan kam muttasil pada af'al dengan makna af'al Allah Ta'ala berbilang-bilang, bukan yang tu, tak kena. Kalau yang tu baik tak usah bilang muttasil dalam bab kam. Bab kam hanya ada kam mumpasil pada af'al. Sikit lah disebut tu. Yang tu kena renung sikit, nak perhati. Allahumma salli wa sallim. Baik. Di atas disebut sekali lalu, iaitulah kam ni kam muttasil pada zat, kam mumpasil padanya zat. Begitu juga kam muttasil pada segala sifat dan kam mumpasil pada sekaliannya sifat. Dan kam muttasil pada segala af'al. Dan demikian juga kam yang mumpasil. Saya ulang balik baca tu. Pada segala af'al jika ditaswirkan dengan menyekutukan oleh yang lain pada pekerjaannya, segala pekerjaan masalah jika ditaswirkan dengan berbilang pekerjaan Allah Ta'ala, maka bahasanya sabit dia. Kalau nisbah perbuatan Allah Ta'ala berbilang, macam-macam Allah Ta'ala buat dalam satu masa, yang tu memang sabit, bukan nafi. Yang tu tak ternafi dengan lambak af'al. Jadi kalau ingatkan balik dalam bab af'al tu, kalau kam mumpasil pada af'al dengan makna macam mana? Kita contoh kita bernafas, duk faham kita lah bernafas, sedangkan kita bernafas ni Allah yang bagi kita bernafas. Yang tu tauhid af'al kan? Kalau kita pasang kita bernafas, kita duk faham begitu, kita bernafas dengan zat aku sendiri bernafas, tak ada mengena dengan zat Allah Ta'ala yang dialah buat kita bagi boleh bernafas. Tu salah akidah tu. Yang tu atas bicara kita situlah menafikan ta'adud af'al. Kalau menafi berbilang-bilang perbuatan Allah Ta'ala dalam satu masa, tu tak boleh nafi tu. Yang nafi tu kalau atas kata mutasil ada makhluk lain yang berkongsi dengan Allah Ta'ala untuk buat satu. Yang tu mustahil. Subhanallah. Okey, siap. Yang tu memang kena perhati bahasa-bahasa kitab tu. Ibarat-ibarat disebut.
khasnya atas kita bicara mutasil munfasil. Baik, macam mana pun sekali lagi disebut atau huraian mutasil munfasil macam ni. Macam mana kata alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dzati. Jumpa ba sekali lagi dengan uslub macam ni. Ba tu ba takluk ke mana? Tu telan tak telan saya tak tahu lah. Ba tu takluk ke mana? Wa zalika musawwarun. Tu takdir kalam ni. Wa zalika musawwarun bi an yakuna murakkaban bi dzatihi. Zalik tu zalik isyarat kepada mana? Wa zalika ay adamu kaunihi sanian adamu kaunihi kaunu adamihi wahidan, kaunu adami zati wa sifatihi wa fi'lihi wahidan. Musawwarun bi an yakuna murakkaban bi dzati. Okay. Itu usul Arab tu, saya sebut tu mana boleh hadam lah. Artinya seperti bahawasanya macam mana kata Allah Taala tak asa dalam bab zat. Macam ni. Bahawa ia Allah Taala ni disusunkan pada zatnya. Pasal Allah Taala inna ilahakum lawahid. Qul huwallahu ahad. Itu kita dah belajar dah. Wahidiyah dengan ahadiyah pada Allah Taala. Allah wahid, Allah ahad. Khasnya ahad dia menunjukkan nafi ta'addud dan nafi inqisam, kebolehan bahagi. Jadi mustahil zat Allah Taala ni bersusun-susun daripada sekalipun zarah yang kecil yang tak boleh dilihat dengan mata. Apa dia? Atom atau istilah kita jauhar firid. Subhanallah. Subhanallah. Allah kan macam tu. Subhanallah. Yang tu nama dia kalau faham Allah Taala ni ada mata, ada muka, ada tangan, ada betih, ada paha. Yang tu istilah tu jadi kufur tu. Pasal apa kufur? Pasal mensabitkan berjuzuk-juzuk dan Allah ni zat dia bercantum-cantum dengan sesuatu yang asing daripada makhluk untuk sabit dia. Sebut pun geli lah. Faham tu? Baik. Jadi di atas makna itu tiadalah zatnya Allah Ta'ala disusunkan daripada dua jauhar, kan? Kalau satu jauhar firid, bila susun dua, nama dia apa? Jisim. Allah Ta'ala bukan jisim. Satu Allah Ta'ala bukan jauhar, Allah Ta'ala bukan jisim. Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arat, bukan arat. Itu antara yang kita dah belajar. Baik. Jadi mustahil dan tiada sama sekali bahawasanya zat Allah Ta'ala ni disusunkan daripada dua jauhar. Atau bahasa kita dua jauhar. Dua jauhar tu apa? Muka satu, tangan satu. Subhanallah. Mata satu, betih satu. Subhanallah. Subhanallah. Pasal fahamnya tu faham murakab. Menafikan wahidiyah pada Allah Ta'ala. Menafikan juga ahadiyah pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Baik. Dan ini ba pula pakaian untuk mentaswirkan cuma bahasa pakaian tu sikit. Kalau asal mana pakaian tu ayat mutalabbisun, ada juga memang ada bahasa Arab gitu. Terjemah ni tulis apa? Pakaian.
Cik Nolan pegang terjemah tu, dia tulis apa? Tak jumpa. Pakaian. Dia tak tulis itu. Tulis apa? Dia tulis ni pegawai. Dan ba pula pegawai. Pakaian. Kalau ikut kaedah asal dengan bahasa Arab tu, bi an yakuna murakaban tu dia takluk, maksudnya dia dipakaikan, dia diistimalkan untuk menunjukkan tempat takluk ba bi an tu yang mahzuf. Asalnya wazalika adami kaunihi wahidan fi zatihi musawwarun bi an yakuna murakkaban bi zatihi. Itu dengarlah saya takdir tu kan, baru kita akan faham kenapa dia sebut ba juga, kata dia, macam mana lepas kita dah jumpa pada qaimun bi nafsi tu bi an yakuna Allah ayakuna sifatan yakumu bi mahallin tu. Disebut ada ba bi an yakuna. Jadi ba tu untuk apa? Ba tu takluk kan bagi satu fi'il mahzuf, wazalika ha tu. Ada wazalika musawwarun bi an. Wazalika musawwarun bi an. Tu yang dia kata dipakai kan sebagai pakaian untuk taswirkan, untuk gambar kan, untuk buat satu misalan, untuk tasawurkan, kata tak murakkab tu yang kata tak wahdaniyah pada zat tu, maksud dia macam mana? Yang tu istilah sikit. Maka ini taswir bagi nafi, iaitu merupakan dan disusunkan zatnya yang menafikan akan asalnya, bukan taswir daripada manfi, iaitu berbilang-bilang segala yang tersebut itu seperti barang yang terdahulu bandingannya. Sedikit lagi uraian di situ. Maka ini taswir kata bi an yakuna murakkaban bi zatihi ini, maka ini taswir dia bagi nafi, dia nak nafi nafi murakkab bi zatihi, menafi merupakan, nafi untuk taswirkan dan disusunkan zatnya Allah Ta'ala yang menafikan akan asalnya, menafikan sifat Allah, zat Allah Ta'ala disusun, yang menafikan asal Allah Ta'ala. Satu maksud taswir bi an yakuna murakkaban bi zatihi tu, dia bukan taswir pada manfi, pada yang dinafi, iaitu berbilang-bilang segala yang tersebut itu. Jadi dia bukan taswir pada berbilang-bilang, tapi dia taswir pada menafikan berbilang. Itu sikitlah bahasa-bahasa macam tu. Yang ni kalau istilah ngaji pondok, yang ni kata dia perhalus ibarat kitab. Kebolehan untuk istilah memperhalus ibarat kitab ni, dia kalau zaman lah ni istilahnya macam syarahan disebut ni, yang ni bedah buku. Kita bedah buku apa orang tulis, macam mana kita bedah dia. Yang ni syarah macam mana, yang ni syarah macam mana, yang ni kenapa mesti syarah macam ni. Kita bagi huraian di atas kitab yang kenapa dia hurai macam tu.
Jadi atas kita bicara ni, dia adalah seolah-olah syarah kepada Mata'amul Ibrahim. Itu yang disebut Allahumma salli wa sallim ala apa guna istilah ni tadi? Lupa pula dah. Allahumma salli wa sallim. Sebut yang tu jadi lupa lah nak sebut apa. Jadi apa yang ditulis untuk mensyarahkan Mata'amul Ibrahim ni, dah ingat lagi. Astagfirullah. Jadi asal dia sebut tu nak bahas bi ayyakuna murakaban tu, ba. Jadi kenapa dia guna bahasa macam ni? Kenapa dia guna bahasa macam ni? Nak urai situ lah. Nak urai kan kenapa guna bahasa macam ni. Yang ni makna sabit, nak menafi, ni manfi, ni sabit. Saya sebut tadi, keupayaan kita untuk baca kitab, tengok matan, tengok apa dia syarah, lepas tu nak beri satu komentar. Dia tahu apa benda yang dia syarah tu, oh yang tu memang perlu satu pemikiran tajam. Satu kita baca kitab macam ni, satu nak ambil pengalaman macam mana pengalaman baca kitab syarah ulama daripada asal matan Arab ke bahasa Jawi. Dia bukan saja terjemah, tapi bersama dengan dia ada syarah. Macam ni uslub ulama-ulama dulu bahas. Zaman sekarang orang tak faham benda-benda macam tu. Satu kita baca kitab, ada ragam-ragam bahasa-bahasa macam ni. Ragam bahasa macam ni. Siap. Seperti mana barang yang telah tersebut dahulu. Jadi kita nak faham yang fardu ainnya apa? Mustahil zat Allah Ta'ala berbilang. Apa maksud berbilang? Khasnya atas nama mutasil ni. Mustahil zat Allah Ta'ala berbilang tu mustahil. Diri Allah tu ada mata, ada tangan, ada kanan, ada kiri, ada kaki, ada betis, ada muka. Subhanallah. Ya. Yang tu mesti tanzih. Pasal dia tu menafikan wahdaniyah, dengan bahasa lain menafikan ahadiyah dan wahidiyah. Menafikan ahad, mana ahad dan wahid pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal dia ta'adud bizat. Ta'adud bizat. Maksudnya zat tu seolah-olah zat dia bersusun daripada sesuatu. Ada tangan, ada kiri, atas, ada kanan, ada kiri, ada mata, ada anggota. Subhanallah. Itu yang atas apa yang mereka sifatkan tu. Baca banyak sikit Quran tu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang orang kafir telah menciri dan mensifatkan Tuhan mengikut kepala otak dia saja, macam tu bahasa kasarnya. Subhanallah. Baik. Au yakuna lahu mumasilun fi zatihi au sifatihi. Baik, yang ni dia sebut ni bab mufasil pula. Artinya mustahil kata Allah Ta'ala berbilang ni dengan mana? Atau tiada baginya, bagi Allah Ta'ala ni yang bersamaan pada zatnya ataupun pada sifat. Jadi kalau nafi ada zat lain macam Allah Ta'ala, tu nafi kam mumpasil fi zat. Menafikan juga tak ada makhluk lain yang mempunyai sifat macam mana? Sifat pada Allah Ta'ala, yakni menafikan kam mumpasil pada sifat. Menafikan ada makhluk asing, makhluk lain yang mempunyai sifat macam mana sifat Allah Ta'ala. Oh, subhanallah. Atau istilahnya yang tu menafikan kam mumpasil pada sifat. Pada sifat. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'assirun. Ni bab fa'al pula.
Satu pelajaran ni dia berkait dengan pelajaran lepas. Kalau pelajaran lepas tak faham, hak ni dia lagi berat lah nak ambil faham tu dengan istilah-istilah kam tu, mutasil mufasil tu. Satu, kalau tak boleh faham, tengok kalau ada peluang balik, tengok telaah balik, baca balik, cuba hadam dengan balik apa yang Nabi bicara dalam bab wahdaniyah itu. InsyaAllah orang Ta'ala bagi kefahaman. Kemudian au yakuna ma'hu mu'asirun, ayakuna fil wujudi, ayakuna ma'hu fil wujudi mu'asirun. Panjang ni. Situ dulu soalan kalau ada. Boleh? Sebab apa kita dah belajar dulu, semua dah belajar dah. Yang ni dia sebut balik pasal memang yang ni betul-betul did. Dia adalah did bagi apa yang telah kita belajar lepas. Satu, dia tak ada syarah lain dah, mesti samanya macam mana. Bila mukhalafah ni faham dia, bila did dia betul-betul, tentu akan cerita mustahil sebiji macam mana kita belajar dalam bab faham sifat wajib pada Allah Ta'ala, wajib mukhalaf, wajib wahdaniyah tu, mustahil la wahid, mustahil ta'adud tu, pada zat, pada sifat, pada fa'al. Macam mana makna yang disyarah dalam bab wajib, macam itulah di sebaliknya yang ni tanzih Allah Ta'ala disyarahkan dalam bab mustahil. Jadi seolah-olah dia pengulangan kepada mengertikan makna dalam bab wajib, yang ni tengok dalam konteks mustahil pula. Ada soalan? Boleh? Tak ada lah situ dulu, kita habis awal sikit. Ada tugasan nak beri. Au yakuna ma'hu fil wujudi mu'asir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.